Saya mula. Okey, baik. Dekat sini, struktur ABC ni sebenarnya benda yang sangat simple. Kalau saya tengok saya terangkan Faham ini je. Kita belajar ABC macam anak-anak kita belajar penandaan struktur ABC. Saya akan simplekan benda ni. A, B, A sampai Z. Okey, A sampai Z. Maksud A sampai Z ni adalah sebenarnya struktur ni, maksud A sampai Z ni adalah selagi mana dia tidak di break atau di breakout, struktur itu tidak di breakout, tak kira lah major ke minor ke, selagi mana tidak di breakout, penandaan kita mesti berpandukan kepada A sampai Z. Okey, A sampai Z dekat sini tak ada problem. Macam mana you all nak faham, maksudnya you all pun tahu A sampai Z tandakan sahaja. Okey, maksud saya penandaan A sampai Z itu adalah macam ni. Kalau kata struktur menaik, okey, struktur menaik macam ni. Nanti saya akan buat sharing lagi untuk entry, tapi saya nak anda faham dulu pergerakan market. Barulah saya boleh nak cerita pasal entry, sebab entry ini sangat simple, benda yang sangat simple. Selagi anda tak faham benda ni semua, saya tak boleh nak go through kepada cara entry. Okay, sebab saya punya entry memang simple gila. Okay, saya terus draw lah. Okay, terus draw. Maksud saya dekat sini, okay, ABC itu adalah penandaan dia macam ni. Saya lukis dan tanda senang, okey. Saya lukis dan tanda senang. Anda kena backtest sendiri Bukan backtest sendiri, buat homework penandaan sendiri. Okey. Penandaan sendiri A, B. Saya tukar kepada high low, highest high, highest low apa semua ni, saya tukar kepada ABC. Okey, A, B, C, D. Okey. D, E, dan bila masuk kepada ni sekejap lagi, saya akan yang mana huruf besar ini mewakili major structure. Okay, major structure itu adalah arah utama, yang mana mewakili huruf kecil. Okay, huruf kecil A, B, C, huruf kecil itu adalah arah itu adalah pergerakan struktur kecil di dalam struktur besar. Okey, saya habiskan dulu A, B, C, D, E, F. Okey, selagi mana dia tidak di breakout, selagi itulah kita akan kira A, B, C, D, E, F, G. Okey, G. Lepas tu tiba-tiba breakout. Anda faham ini adalah breakout lower low, highest low. Okey, anda faham ini adalah breakout highest low. Okay, anda faham ini adalah breakout highest low. Tetapi bila saya simplekan buat penandaan A, B, C, D, E, F, G sampai Z, anda faham this is breakout, which is dia akan mulakan sekuen balik. Faham Dia akan mulakan sekuen balik. A sini akan jadi A balik, di sini akan jadi A balik, sini jadi B balik, sini jadi C balik, kat sini D. Sebab saya faham ramai yang guna handphone trade. Okey, ramai yang guna handphone trade. Jadi dekat sini bila anda tandakan A, B, C, D apa semua ni, saya bukan mengajar wave Saya bukan mengajar elite wave atau wave apa semua. Saya tak mengajar tu sebab saya pun tak tahu nak ajar benda tu semua. Okey, saya macam mana saya nak ajar adalah untuk simplekan macam mana. Sebab trading is, kalau anda tidak boleh absorb dengan sesuatu benda yang anda tak boleh faham, trading ini anda akan rasa sangat susah. Okey, anda akan rasa benda ni sangat susah bila anda tak boleh nak absorb dengan sesuatu teknik tu lah. Sesuatu teknikal Kalau macam contohlah saya nak belajar BBMA, contohlah, saya buat contoh, saya nak belajar BBMA tapi saya tak boleh nak absorb dengan macam mana pemahaman BBMA tu. Macam mana saya nak guna?
Okay, macam mana saya nak guna dan macam mana saya nak aplikasikan ke dalam benda ni. Saya tak tahu apa itu ekstrim. Saya tahu tapi saya tak faham dan agak susah untuk saya memahami benda tu. Jadi dekat situ kita akan ada satu kita akan kita punya mindset akan cakap apa tau. Kita akan paksa diri kita untuk faham benda tu. Jadi that's why kita punya trading akan menjadi sangat susah. Kita akan menjadi susah. Trading itu jadi buat macam ni tak kena, buat macam ni tak kena, sedangkan benda dah betul lah. Tapi kita akan merasakan benda tu susah. That's why lah saya cakap nak belajar forex atau mana-mana instrumen, belajar dengan kita sesimpel mungkin. Tak mau bagi kita punya otak jadi stres. Sebab kita hari-hari banyak benda kita nak perlu fikir. Jadi bila kita nak fikirkan benda forex ni, nak cari duit lagi, lepas tu kita tak boleh nak absorb dengan sesuatu kefahaman. That's why lah kita akan jadi turun naik. Dan kita akan mula lompat teknik tu. Macam cara saya belajar daripada tahun 2010. Okay, tahun 2010. That's why by right saya belajar daripada tahun 2008. Tapi yang betul-betul saya belajar dan saya seriously dalam forex ni adalah daripada tahun 2010. Okay. Jadi dekat sini saya dah nak kata apa, saya dah belajar banyak benda. Okay, saya dah belajar banyak benda. Daripada BBMA, apa benda, pemusang, apa benda lagi, supply and demand. Dan sampai sekarang hanya satu benda yang dikombainkan adalah tiga benda yang dikombainkan ke dalam trading style saya adalah saya fokus kepada structure, market structure, bukan wave, market structure. Yang kedua adalah supply and demand, yang ketiga adalah SNR. Tiga benda ni saja. Cara saya marking SNR dengan supply and demand sama, lebih kurang sama. Cuma antara zon besar atau kecil sahaja. Itu saja perbezaan dia. Memang simple. Okey, memang simple. Okey, jadi dekat sini tidak, bila anda gunakan cara macam ni, anda akan jadi, ini apa panggil apa, trend line kan. Anda akan rasa, bukan rasa macam mana, anda akan mula tengok trend line ini based on structure ini sudah di breakout, which is trend line sudah di breakout. Jadi tidak perlu, bagi saya lah, yang saya selalu pakai, saya tidak gunakan trend line ini. Saya hanya gunakan trend line ini untuk membuat channel saja. Kalau dia breakout lah, kalau dia tak breakout pun sama. Tengok apa yang terjadi dekat GU. Okey, tengok apa yang terjadi dekat GU bila gunakan breakout lah apa semua ni kan. Okey, bila kita gunakan breakout punya sistem ni kan, trend line punya sistem, benda yang sama saja sebenarnya. Okey, tengok benda yang sama je. Anda nak tandakan sharp ke tak nak tandakan sharp, benda yang sama je, benda dalam channel macam tu. Tapi bila mana anda menggunakan ABC punya bacaan structure, anda dah tahu. Contoh saya buat dekat sini, contoh kita belum masuk dalam bab penandaan. Okey, kita belum masuk. Minggu lepas saya dah ajar macam mana nak catch up multi time frame. Okey, jadi minggu ni saya hanya fokuskan kepada penandaan structure. Jadi kat sini A, okey, saya akan pakai background putih, jangan risau. Cuma saya nak tunjuk satu contoh dekat anda macam mana saya buat penandaan lah. Okey, macam mana saya buat penandaan. A, ini low. B, okey, B, ini saya dah gunakan konsep multi time frame jadi jangan keliru lagi. C, multi time frame saya dah share minggu lepas, saya dah record, tengok dekat YouTube saya kalau tak faham Okey, ABC, ABC sini blok. Kalau kita tengok dalam channel lah, okey, dalam channel
Jadi saya tak nak guna dalam channel ni sebab takut anda confuse. Okey, tak nak anda confuse. Jadi saya akan gunakan mula daripada macam ni. Kita akan gunakan yang sekecil mungkin. Okey, sekecil mungkin. Anda akan nampak kenapa saya suka sangat dengan benda-benda ni ya. Okey, kat sini high ini, ni low, ini high. Okey, ini high, ini low. Okey, ini belum breakout. Okey, ini high, ini low, ini belum breakout, hanya rejection. Jadi bila kita tandakan structure, okey, tanda macam ni lah. Okey, lebih kurang saya tandakan macam ni. Jadi gantikan dekat sini A, B, okey, A, B kat sini, gantikan macam ni. Saya suka kecilkan macam ni. Okey, gantikan macam ni. Okey, sekejap besar sangat ni. Okey, saya besarkan nanti, jangan risau. Okey, saya buat penandaan je dulu. Okey, sebab dia ada term dia. Kalau nak buat penandaan ni, dia ada term dia. Sebab anda tak boleh gunakan huruf besar di time frame kecil. Anda kena gunakan time frame kecil, hanya menggunakan huruf kecil saja sebab dia minor structure. Okey, A, B. Okey, anda nak tanda macam mana? Terpulang kepada anda sebenarnya. Anda nak tanda macam ni. Anda nak letak sini B pun boleh, sini A pun boleh, tak ada masalah. Sini A ke sini B pun boleh, tak ada masalah. Janji ada permulaan. Okey, janji ada permulaan. A, B, C. Anda tengok kenapa saya cakap simple. Okey, mana ni? Okey, sini jadi B lah. Okey, sini jadi B. Mana pergi? Mana ni? B. Okey, A, B, C. Okey, ini bukan wave ini bukan konsep elite wave bukan Saya tak cakap ini konsep elite wave A, B, C, D. Okey, jangan samakan lah. Okey, E. Okey, anda tengok dan perhatikan betul-betul. Saya tandakan. Sepatutnya huruf kecil ni. Okey, sepatutnya huruf kecil, bukan huruf besar. Okey, A, B, C, D, E. Kenapa sini jadi E? Sebab bukan di sini jadi E. Itu persoalan dia. Sebab anda tarik, kalau anda tarik line macam ni. Okey, anda tarik line macam ni. Saya buat betul-betul lah. Sekejap lagi saya akan gunakan background putih. Saya nak tunjukkan contoh je. Okey, nak tunjukkan contoh. Bila anda tarik line macam ni, nampak tak? Ini breakout. Saya dah terangkan. Okey, saya dah terangkan minggu lepas. Breakout dia punya konsep dan dia punya SOP breakout mesti breakout dengan body yang solid. Okey, body yang solid atau candle yang berturutan. Jadi di sini tidak valid sebagai higher yang baru. Okey, bukan, tidak valid sebagai higher yang baru. That's why lah dia tak jadi E. Okay, jadi dekat situ bila saya tandakan, sabut lah benda ni. Kejap saya delete dulu kejap. Okay, E, sini jadi F. Okay, sini jadi F. A, B, C, D, E, F. Sini, adakah sini? Tengok, bila kita besarkan chart, kita agak susah untuk pandang di manakah high yang sepatutnya. Okey, di manakah high yang sepatutnya. Bila kita kecilkan macam ni, kita nampak ini high, ini high, ini low, ini high, ini low. Jadi kat sini C, D, E, F. Sini jadi G. Okey, sini jadi G. C, D, E, F, G, H. Sini jadi H. Selagi ada highest baru, selagi itulah anda buat penandaan. D, F, G, H, I. Sini jadi I. Sekejap sini jadi I. Okay, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
Okay. J. Kalau SND trader, dia akan tunggu ni. Ini dipanggil sebagai compression. Okay. Compression. Tetapi saya tidak. Walaupun saya menggunakan SND dan support and resistance, tapi saya tidak tunggu. Tidak akan tunggu. Oh, sekejap lagi ni nak terjun ni. Sekejap lagi nak terjun. Tak ada istilah nak terjun. Saya tak akan bercakap benda ini, compression ini menandakan dia nak terjun. Tak ada, no. Okay, no. Selagi mana dia tak breakout structure. Jadi A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Okay. Teruskan lagi. K. Teruskan lagi penandaan A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Ramai pula masuk tiba-tiba je. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. Okay. Sekejap L. Sini jadi apa? K, L, M, M, N. Ni tak ada low lah. Tak ada low lah. Nampak dia mati dengan M sahaja. Okay. Dia mati dengan M ni sahaja. Sebab N tak ada on. Okay. N tak ada. Kenapa N tak ada? Sebab low ini sudah di break out. Nampak Saya tanda betul-betul lah. Saya tanda betul-betul. Yang saya cakapkan, kita kena reset dan mula balik pengiraan. Okay. Reset dan mula balik pengiraan. Jadi sini M, sepatutnya N, O. Dia teruskan berjalan, tapi dia break. Dia breakout. Dia break out. Di sini point breakout dia. Jadi kita kena mula balik pengiraan. Jadi di sini anda tak boleh letak color merah dah. Kalau anda guna PC, anda kena letak color lain. Anda nak letak color apa? Contohlah saya letak color biru ni. Okey. Kuasnya. Jadi di sini jadi A balik. Lebih mudah untuk anda fahami. A sini jadi B. Okey. Bukannya di sini bukannya di sini. Sebab di sini bukannya high kepada low ini. Okey. Bukan high kepada ini, high ini bukan high kepada low ini. Low ini yang breakout ini, yang mula-mula breakout ini, high dia adalah di sini. Nampak dia naik dia naik ke sini. Okey. Jadi ini adalah high kepada low ini. Jadi di sini mengambil point sebagai B. Okey. Jadi kita kecilkan chart balik macam tu. Okey. C. C. D. Okey. High ini bukan high kepada low ini. High, low ini adalah high dia. Jadi ini jadi A, B, C, D. Jangan pening-pening lagi. Jangan pening-pening lagi. Sebab mungkin anda tahu, anda baru tengok macam penandaan ABC ni macam ni. Okey, sebelum ni anda duk tanda marking macam ni lah kan. Jadi malam ni saya simplekan lah segi A, B, C, D, E. Okey. E. Mana F je? F dia adalah di sini. Okey. F dia adalah di sini. Okey. Kalau kita tengok trend line, sekejap lagi saya tunjuk kenapa saya tak gunakan trend line tu. Ada pro and con dia. Kalau kita gunakan trend line, kita tarik trend line macam ni kan. Betul tak? Tolonglah jawab sikit, tolong jawab sikit. Betul tak? Anda akan anggap ini sudah di breakout. Betul tak? Anda akan anggap ini breakout ni. Okey. Okey, nampak Ini anda anggap ini breakout. Tetapi untuk confirmkan, inilah kegunaan structure. Untuk confirmkan
this is the true breakout trend line. Okay, the true breakout trend line. Kalau sebelum ni anda tengok breakout trend line saja, anda terus kata ini buy. Saya tidak, sebab tak ada confirmation breakout structure. Jadi saya akan tunggu confirmation breakout structure. Okay, kadang dia breakout, tiba-tiba dia turun balik. Siapa yang biasa kena? Honestly lah, jujur lah bercakap. Sebab kita belajar, tolong jujur. Kita belajar, tolong jujur. Siapa yang selalu terkena? Dia breakout trend line, tapi dia, kita anggap ini buy dah ni, tapi tiba-tiba dia turun balik. Apakah benda gunanya trend line ni? Sedangkan ramai yang faham breakout trend follow je. Breakout trend line follow je. This is no. Okay, no. Anda kena pastikan, wajib dan kena pastikan, walaupun breakout trend line ini, kena pastikan structure di breakout, baru trend line ini is valid to the breakout. Okay, that's why saya tidak gunakan, takut confuse. Jadi saya padam trend line ini. Okay, tidak perlu ada trend line daripada atas sini sampai ke bawah ke apa semua ke, tak perlu bagi saya. Saya hanya ikut sekuen penandaan sahaja. Jadi A, B, C, D, E, F. Biarlah orang nak cakap kita tak cerdik pun, biarlah orang nak cakap kita ni bangang abadi ke apa semua. Ingat satu benda saja yang saya selalu pesan kepada saya punya student, atau Syuki pun dia selalu pesan, nak tekan buy sell adalah diri kita sendiri, bukan orang yang cakap pada kita tu. Jadi kita yang kena buat decision. Profit kita, loss pun kita. Jadi this is no comment. Aku nak belajar macam mana, terpulang kepada aku. Kau punya pasal, aku punya pasal. Itu saya punya konsep. Okay, saya punya konsep. Jadi orang nak cakap kita, apalah belajar ABC, tengok benda ni tak logik lah, kan? Biarlah tak logik, janji kita faham. Macam tu. Biarlah tak logik, janji kita faham. Jadi A, B, C, D, E, F, G. Ini G. Ini bukan G tau, sebab dia tak break out. Dia kalau G, kalau dia nak jadi sesuatu penandaan itu, dia kena breakout low ini, barunya ada G. Jangan pula pergi tanda G kat sini. Jangan pula pergi tanda tiba-tiba sini jadi G. Ini tak betul lah. Ini tak betul. Dia kena ada pointed breakout dulu, baru boleh jadi ini G ke A ke B ke. Tak. Tengok betul-betul saya tanda. M breakout, terus tukar kepada pengiraan balik. Kalau ada yang student saya dengan Syuki, dia suka gunakan 1, 2, 3 sampai 10. Okey, sampai lebih pada 10 pun ada. Dia guna macam tu. Tapi saya lebih suka gunakan A, B, C, D, E. Biarlah orang cakap saya tak cerdik pun tak ada masalah. Betul. Saya guna trend line untuk lihat potensi market nak tukar arah je. Tak ada. Kalau saya guna trend line itu untuk drag channel saja. Saya tak kata breakout trend line itu adalah tukar arah. Itu saya punya start. Okey. Tak ada saya cakap okey, tarik trend line ni macam ni. Okey, breakout trend line ni, boleh buy terus lah. Dah boleh cari buy. No. This is no. Saya bukan jenis macam tu. Saya akan tunggu structure breakout dulu. Okey. That's mean dekat sini bukan jadi G. Jadi di sini ada breakout buy. Nampak breakout buy. Dekat sini. Jadi di sini pengiraan balik di sini, bukannya di sini jadi A, sini pula jadi A. Kena tukar color balik lah. Kalau tadi anda guna color merah untuk kenaikan, anda kena guna color merah balik lah. Sini jadi A, sini jadi A. Kira balik jadi B, jadi C. Kira balik kira balik sampai dia breakout balik. Okey,
sampai dia breakout balik. Tak kira lah. Macam kat sini ya. Nampak ini trend line. Ini trend line. Okay, ini trend line ya. Tengok betul-betul lah. Yang saya cakap, saya selalu terkena. Sebelum ni saya selalu terkena dengan breakout trend line ni. Breakout trend line, saya draw dulu. A, B, C, D, E, F, G ni apa semua ni. Okay, C ni. Jangan kalut nak entry lagi. Biar faham arah dulu. Okay. Ini saya ajar ni, saya secara automatik lah. Ini adalah arah market. A, B, C, D, E, F. Okay. F, G. Okay. G. Okay. Bila jadi G macam ni, tiba-tiba breakout trend line. Nampak breakout trend line. Okay. Sepatutnya kita kena buat pengiraan balik ni. Okay. Kita kena buat pengiraan balik lah. Sebab sini G sudah di breakout. G sudah di breakout. Okay. Jadi kita akan mulakan balik sini jadi A, B, lepas tu B di breakout. Nampak B di breakout balik. Nampak sini. A, B, C, D. Oh, silap kira E patutnya. Okay. Tengok. Dah tua-tua ni biasalah. Okay. A, B, C, D, E, F. Sini jadi F. Okay. Sini jadi F. Okay. Kita buang trend line ni dulu. Sini jadi F. Sepatut kita akan buat pengiraan balik sebenarnya. Okay. Kita kena gunakan pengiraan balik. Okay. Kerana sini di breakout. Okay. Di sini breakout. Okay. Breakout. Jadi sini jadi A balik lah. Sini jadi A. Okay. Sini jadi B. Okay. Sini jadi B. Tak dan buat C lagi. Okay. Tak dan buat C lagi. Tak breakout lagi. Dia terus breakout atas blok. Macam tu. Jadi di sini pengiraan ni kena kira balik. A balik. B balik. C balik. Mana breakout? C, D. Okay. Saya akan tunjuk cara macam mana paling simple untuk anda tengok trend line. Trend line. Paling simple untuk anda tengok structure. Okay. Sebab tulisan saya ni besar-besar. Saya biasanya, saya guna PC, saya akan drag macam ni. Ataupun paling besar pun macam ni. Kenapa saya cakap macam tu? Kenapa saya suka gunakan macam ni? Anda tengok macam ni ya. A, B, C, D. Kenapa ni price boleh turun ni daripada sini ke sini ni? Okay. Agak dalam berapa pip ni? 199 pip. Hanya kerana D ini di breakout je. Okay. Tapi kalau anda tengok GU, time frame besar, H4, okay, anda padam semua ni. Okay. Padam semua. Saya nak padam semua. Okay, sekejap saya padam dulu. Bagi masa untuk saya padam kejap. Okay. Okay, kejap. Bagi masa untuk saya padam kejap. Saya nak tengok, bukan nak tengok, anda kena tengok yang the first of all. Okay. First, benda perkara paling utama dan paling penting untuk anda tanda adalah major structure dulu. Major structure ni, major ni. Ni. Kenapa breakout ini nampak trend line ni saya dah draw siap-siap ni. Kejap nampak tadi guna tu. Tadi guna background hitam jadi nampak Kalau ditanyakan kepada yang biasa gunakan trend line, breakout ini anda cari buy atau cari sell?
Jawablah, jujur. Anda cari buy atau cari sell? Mostly kebanyakan menjawab adalah buy. Okey. Kerana apa? Satu jawapan sahaja adalah kerana breakout trend line. That's why saya cakap benda yang saya ajar daripada minggu lepas sampai malam ni, benda ni selalu dilupakan oleh trader. Jadi ini adalah perkara basic. Sebelum anda tanda trend line itu, anda kena tengok secara really macam ni. Kecilkan sikit chart macam ni. Macam ni lah anda nak tengok macam ni kan. Okay. Cuba anda kira daripada sini. Contoh lah, anda letak sini A. Okay. B. Okay. Ini major structure tau. Ini major structure. Nak ke kalau saya ajarkan major structure, minor structure semua ni? Net sharing lah. Malam ni saya ajar tanda ABC juga. Nak ke? Kita tengok berapa orang yang jawab. 34 orang mula ni. Nak, kita on je. Sebab ramai yang PM untuk masuk kelas. Kami dah tutup kelas. Tak ada kelas-kelas lagi. Okay. Tak ada masa lagi untuk buat-buat tu. Saya buat sharing based on bila saya free, saya buat. Macam tu. Sharing saya buat lah. Jadi bila kita gunakan konsep yang sama ni, benda ni, penandaan structure A sampai Z ni, anda tengok betul-betul lah. A, B, C, D. Sini nampak tak? Masih ada breakout sell. Okay. Ada lagi yang join. Okay. Copy and paste. Okay. Sekejap Saya punya partner pun, Syuki pun masih sibuk. Jadi kami tak boleh nak fokus lagi untuk kelas-kelas apa semua. Okay. A, B, C, D. Kalau saya ajar macam ni, saya akan buat penandaan macam ni untuk meja. Macam ni. Ini untuk meja. Saya rasa masa saya buat sharing dengan Syuki pun saya dah ajar benda ni. Saya punya penandaan. Ini meja. Nampak tak? Meja masih menurun. Meja structure masih menurun. Meja structure masih menurun. A, B, C, D. That's mean dekat sini, orang bila tanda ini sahaja, kita dah jadi hilang arah. Betul tak apa yang saya cakap? Betul tak? Jujurlah student-student RITM dengan ENL. Bila tanda saja structure trend line ni, anda dah hilang arah dah. Tadi betul lah, anda tanda ni betul lah, tak ada masalah pun. Okay. Tapi bila tarik saja benda ni dah mengacau anda punya kefahaman. Jadi kalau tak percaya, tanya student-student RITM dan ENL dalam ni. Saya tidak pernah mengajar tentang trend line. Dan Syuki pun sama, tidak pernah mengajar tentang trend line ini. Sebab trend line ini, dia punya pro dia, dia punya con dia, dia ada pro and con lah. Okay. Dia punya con dia, dia punya kelemahan dia adalah walaupun dia breakout, dia boleh jadi whipsaw breakout. Kita panggil whipsaw breakout. Whipsaw breakout ni adalah satu, dia breakout, dia boleh masuk balik dalam channel. That's why lah. Kenapa? Adalah kerana dia respect kepada structure. Okay, dia masih respect kepada structure. That's why dia kena digabungkan dengan structure. Jadi nak guna trend line, tolong berhati-hati. Jadi kita padam. Saya tak nak guna trend line ini. Okay, tak nak guna trend line. Tak nak anda confuse. Jadi saya padam. Fokus kepada ini sahaja. Anda tengok saya draw ni. Okay, ni bukan PAU, ni PGU Saya draw ni. Saya draw di H4 sebab H4 adalah kesukaan saya. Saya punya favorite untuk penandaan major. Untuk seminggu saya trade.
Untuk seminggu saya trade, hanya ada 3 zon sahaja, 2 zon sahaja di sini. Ini net sharing saya share lah. Next sebab anda nak request untuk saya buat sharing tentang penandaan major structure kan, major dan minor structure. Malam ni sebenarnya betul lah, saya dah terangkan lah major minor ni kalau anda tengok betul-betul, tapi saya tak nak lah nak tu kan, nak campur-campur kan. Jadi macam tu. Jadi di sini hanya ada 3 saja zon yang saya akan fokuskan. Ingat tidak dibenarkan struktur major ini. B sudah di break jadi D. Jadi perjalanan naik ini adalah sebagai retracement untuk melengkapkan jadi E. Faham E okay. Tiada kenaikan selagi sekejap saya tulis dulu. Tiada kenaikan selagi E ini tidak di breakout. Ingat tiada kenaikan selagi E ini tidak di breakout. Untuk major untuk major, bukan untuk minor. Untuk major. Jadi dekat sini 2 zon sahaja. Zon saya memang besar bang. Okey. Zon saya memang besar bang Saya bagi tahu siap-siap. Saya punya penandaan zon macam ni. Kejap. Ni kalau kita buka line chart, di sini ada bucu lah. Okey. Saya akan tanda macam ni. Okey, saya akan tanda macam ni. Ini satu zon saya dan ini satu zon lagi. Ini mewakili supply yang saya akan cari. Ini menggunakan konsep supply and demand lah. Dan bila kita gabungkan dengan SNR, ini adalah bucu yang tajam. Ini adalah bucu yang tajam. Bucu yang tajam bila ini support akan mencari support. Okay, ini support bila dia breakout, dia membuat support yang baru. Okay, lantai yang baru. Lantai bila dia naik sini, dia akan menembusi lantai-lantai yang ada di atas. Bila dia tidak tembusi, which is dia akan drop. Tapi bila kita gunakan konsep supply and demand, ini adalah supply yang pertama, ini adalah supply yang kedua yang bakal akan dicari. Okey, yang bakal akan dicari. Jadi dekat sini apa yang kita perlu tunggukan dengan ABC punya structure adalah macam mana minggu lepas saya dah terangkan structure ini, penggunaan multi time frame adalah macam mana kita nak detect dia retracement dan dia mengikut arah. Kita tengok dekat sini dulu Kita tengok ni dekat sini dulu. Dekat sini tarik macam tu. Okey. Kita tarik macam ni. Kita nak tengok dalam ruangan ini sahaja. Retracement ni macam mana dia bermula. Okey. Kita pergi H4. Siapa yang ikuti sharing minggu lepas, H4 dia punya pairing multi time frame adalah time frame berapa? Tolong jawab. Pairing dia. Siapa yang ikut kelas sharing minggu lepas, dia akan tahu. H4 which is M15. Tengok balik abang SMK Cini. Tengok balik M15. Buka M15. Dia ada pairing dia tu sendiri. Jadi selepas saja saya tengok dia breakout di major structure tadi, okey, di major structure bila kita drag dia, dia akan jadi zoom besar macam ni. Okey. Secara automatically macam mana dia bermulanya untuk dia naik, untuk membuat retracement. Ini H4 ini adalah arah utama tau. Abang-abang jangan lupa. Major ini adalah arah utama kita. Maksudnya dia naik macam mana pun kita akan mencari sell. Tetapi kita nak mencari sell di mana? Berhati-hati, kita kena mencari sell di mana. Kalau anda faham supply and demand, gunakanlah supply and demand. Kalau anda faham support and resistance, guna support and resistance. Tetapi di mana kebanyakan support and resistance dan supply and demand dia akan berada di dalam zon yang sama,
dan dia akan ada placing point kat situ. Placing point ni adalah pertukaran. Dia nak mengikut arah dia balik. Jangan tanya kenapa sini dia drop. Sekejap lagi kita sama-sama kita tengok macam mana dia boleh drop kat sini ni. Okay. Dia hanya ini adalah structure meja. C dengan D ini adalah structure meja. E ini belum jadi sebenarnya. Kita nak mencari E. Dia nak naik kenaikan ini adalah membentuk E. Kecuali kecuali dengar elok, kecuali C kenaikan ini berjaya breakout C. Jadi anda nak cari buy atau sell arah untuk meja. Cuba jawab. Saya nak tengok anda faham tak, sebab tu saya suruh anda jawab. Biar dapat something masuk sharing. Okay. Okay. Jadi nampak kita dah mula faham. Bila C ini, kenaikan ini berjaya breakout C secara automatically, yang basically anda belajar tentang trend line, ini valid untuk digunakan. Okay. Jadi memang itu sah break trend line. Gunalah kalau nak guna. Macam tu. Tetapi selagi mana C ini tidak di breakout, selagi itulah market akan mengikut arah meja dia. Okay. Selagi itulah market akan mengikut arah meja dia. Okay. Nampak Jadi dekat sini pairing H4 adalah M15. Kita kecilkan macam ni. Kita tengok macam mana dia mula-mula dia nak naik ni. Okay. Kan dia ada dua benda. Dia nak structure ini, kita nak detect retracement bermula dan reversal bermula. Okay. Reversal tu maksudnya mengikut arah balik lah. Okay. Tengok betul-betul sini Dia turun lah. Saya draw ABC. Lagi turun macam ni lah. Sekejap, saya gunakan kali hitam lah. Senang. Okay. Satu. Okay. Ini mewakili ABC lah ni. Saya tarik ni. Anda boleh tandakan ABC lah. A, B. Kenapa sini jadi A? Sebab sini di breakout. Nampak sini di breakout. Ini kita tengok kepentingan antara minor dan major yang bersaling kait. Maksudnya walaupun major dia tunjuk buy, dia tunjuk sell, tetapi selagi minor dia tidak ikut dia, selagi itulah dia akan lawan. Kan kita selalu bila kita larang anak kita larang dia buat lagi. Kita larang dia buat. Benda tu lah. Lebih kurang sama je lah dengan kehidupan kita seharian. Jadi dekat sini A, B. Kenapa sini A? Kerana sini di breakout. Saya tanda sikit lah. Sini breakout. Okay. Kita tengok macam mana dia mula-mula dia naik. A, B, C, D. Kita cari pointed D lah. D, E. Okay. E, F lah, G. Okay. Akan ada yang bertanya. Biar saya jawab dulu. Kenapa Amdan tak ambil sini sebagai breakout? Okay. Saya bagi tahu terus Kita nak buat penandaan untuk structure, kita kena cari satu structure yang sharp. Sharp maksudnya dia reverse dengan tajam. Boleh faham Dia reverse dengan tajam. Nampak? Sini dia reverse. Dia pergi, dia U-turn terus. Dia pergi, dia U-turn terus.
Dia pergi, dia U-turn terus. Dia pergi, dia U-turn terus. Kita kena cari. Dia pergi, dia U-turn, dia pergi, dia U-turn. Macam sini dia breakout tapi dia U-turn slow je. Lepas tu dia breakout lagi, U-turn slow je. Dia pergi, dia U-turn. Macam sini pun dia pergi, dia U-turn slow je. Jadi ambil yang dia U-turn significant. Boleh faham kot maksud significant? Significant ni maksudnya dia U-turn dengan kadar yang banyak atau cepat. Itu cara dia U-turn. U-turn yang terbaik, U-turn structure yang terbaik. Okay. Jadi dekat sini pointer yang seterusnya adalah sinilah, sini, okay, dan sini. Sini ya. Sini. Sini jadi low tak? Cuba anda jawab. Sini jadi low tak? Tak kan? Rasanya boleh pakai line chart boleh tak, Cip? Okey, line chart bukan tak boleh dipakai, boleh, tapi line chart bila kita buka, okey, bila kita buka line chart macam ni, kejap saya tunjuk. Line chart kita buka macam ni, banyak yang sharp ni, nampak? Ni sharp, ni pun sharp, yang mana satu kita nak ambil pun kita pening. Jadi kita lebih gunakan kepada candlestick. Jadi kita boleh nampak dia punya sharp. Nampak dia punya sharp, dia punya tajam tu. Kita tu gunakan candlestick. Jadi dekat sini, okey, Fatin cakap tak breakout. Okey, kita delete. Jadi dia mati dekat sini. Bila kita ikut kiraan struktur A, B, C, A, B, C, D, E, F, G, H. H ini sudah di breakout. Nampak Okey. Sekejap, saya besarkan sikit. Okey. H ini sudah di breakout. Nampak H ini sudah di breakout. Jadi anda tengok line yang saya tandakan dekat sini ni. Ni saya angkat sikit saya tandakan macam ni. Pergi kepada H4. Cuba anda tengok secara jelas nampak dia breakout Okey, jelas dia breakout. Jadi kita kecilkan chart balik kat sini. Cheese kat sini dah ada sekuen pengiraan yang baru after dia breakout, selepas dia breakout. Jadi kat sini dia breakout sahaja. Dia breakout sahaja. Nampak daripada atas sampai ke bawah ni dia masih respect low ni. Dia masih respect ni point peak. Kita panggil peak. Minggu lepas saya ada ajar minggu lepas Siapa yang tak ingat, tengok balik YouTube. Waalaikumsalam warahmatullahi Abang Fit. Okey. Ni peak point. Peak point ni sudah di breakout. Sebelum tu dia masih respect. Dia respect, dia turun, dia breakout terus Di H4 kita nampak dia breakout, which is ini adalah arah utama. Ini adalah arah utama. Kejap Ini adalah arah utama yellow zone ni. Dia breakout, which is kita nak mencari sell ni. Tetapi macam mana kita nak detect retracement ini adalah dengan cara kita pergi ke M15, kita kecilkan chart macam ni. Peak ini, okey, peak stop ini, peak high ini dah di breakout. Dia punya retracement sudah bermula. Dan di mana kita nak menunggu untuk mencari? Di zone yang kita tandakan ni lah, supply and demand atau SNR yang saya tandakan dekat H4 tu. Okey. Dan kita tengok apa reaction market. Apa reaction? Okey. Apa reaction yang boleh kita tengok dekat sini? Di manakah permulaan dia nak betul-betul dia nak turun adalah saya selalu cakap dekat student, kalau boleh okey, contoh dekat sini bahagi dua ni, zon kuning ni bahagi dua. Kalau 342, okey,
342 pip. Sekejap lah. 342 pip. Saya kira kat sini, bukan kira, saya ajar macam mana nak cari the best entry zone. 342 pip bahagi 2, 171 pip. Maksudnya kira daripada atas ini 171. 171 kat mana? Okey, dekat sini ya. Okey, kat sini 171. Lebih kurang lebih kurang. Jadi dua zon ini bila anda cari, okey, anda tandakan macam ni, dah tandakan macam ni. Lebih kurang, tak payah tanda siap-siap, lebih kurang bahagi 2 zon ini. Jangan cari yang zon di bawah ni. Jangan cari yang zon di bawah ni. Zon yang di bawah ni jangan cari. Jangan cari zon. Kalau kata di H4 pun ada zon yang berada di bawah ni, di bawah pada 50% ni, okey, di 50%, jangan cari. Sebab kebarangkalian untuk dia break tu sangat tinggi, untuk dia naik lagi tu sangat tinggi. Jadi dekat sini kita cari yang berada di 50 ke atas. Okey, 50 ke atas. Jadi nampak dua zon ini sangat cantik. Kalau kita entry first point kat sini 150 pip, dia naik lagi. Sebab kerana apa dia naik? Kerana structure A, B, C kita yang minor punya sudah di breakout ni. Pointed peak high ini sudah di breakout. Nampak peak high ini sudah di breakout. Dia naik. Jadi dia nak naik lagi. Maksudnya dia nak naik lagi. Bagi dia naik dulu. Bagi dia naik. Maksudnya kita ambil 150 pip ni, okay, kita TP ataupun kita ambil profit kita, bagi dia naik dulu. Kerana apa dia untuk, kerana apa, why market nak naik lagi? Kerana pip ini sudah di breakout, ataupun pointer ABC punya structure ini sudah di breakout. Okay, jadi bila di breakout dia nak naik lagi. Jadi tolong tutup dulu profit. Walaupun dah entry kat sini, tutup dulu profit. Sebab kenapa? Kerana dia dah breakout structure minor. Ingat, saya pesan ni kali kedua, kali ketiga saya pesan siap-siap minor, major, minor dengan major ini kena berhubung kait, kena bersaling kerjasama. Kalau minor masih degil, tak mau turun lagi, maksudnya dia tak respect lagi pip ni, pip high ni, maksudnya market memberi hint dekat kita dia nak turun lagi. Dia maksud dia nak naik lagi. Kalau dia breakout ni, dia breakout pip high ni, dia masih nak naik lagi. Jangan duk lawan dia. Memang dia akan naik. Memang dia akan naik. Dia mai pilah news apa pun dia akan ikut macam tu je. Senyum sambil dia ambil cungkil gigi tu, dia senyum dia tengok kita punya entry kena stop loss. Okay, maksudnya kalau dia betul-betul nak ikut arah major dekat H4 tadi ni, dekat H4 ni, arah major dekat H4 ni ya, ni yang kuning ni, dia perlu respect kepada pip high yang berada di ni minor time frame yang saya bulat ni. Maksudnya bulat ini tak di respect, dia breakout. Jadi dia nak naik lagi, dia masih nak naik. Jadi kat sini bila saya tanda macam tu, saya tanda macam ni, saya tanda pula macam ni. Okay, saya tanda pula macam ni. Anda tengok dekat mana dia betul-betul dia nak turun. Okay, tanda pula macam ni. Sorry, sini dulu, sini dulu sini dulu, tak boleh langkau. Sini dulu. Okay, sini dulu. Silap, sorry. Tadi bukan sini. Sini bukan U-turn terbaik. U-turn terbaik adalah di sini. Sini. Puk. Nampak tak sini dia breakout? Sini dia breakout saja. Anda entry lah ikut suka anda nak entry. Sebab dia dah naik lebih daripada 50% dah daripada kita punya expectation tadi zone ini. Dia dah naik lebih daripada 50%, nampak? Saya tandakan pip high dia. Okay, saya tandakan pip high dia. Ni pip high dia. Ni satu pip high, ni dua pip high, ni pip high yang ketiga, pip high yang keempat,
peak low, peak high. Nampak tak? Peak high balik. 4 dah peak high yang dia tu. Okay, 4 dah yang dia respect. Masih tak breakout lagi. Nampak tak? Dia masih tak breakout lagi. Nampak sejauh mana lagi? Cuba anda cakap, dia nak ke mana lagi GU ni? Anda boleh cakap terus, anda boleh buat expectation terus, tak payah nak, boleh buat highest probability terus, tak payah nak tunggu dah. Tak payah nak tunggu dah. Anda nak cakap dia masih nak naik, dia masih nak naik ke ni? Kalau dia betul nak naik GU ni, dia kena breakout ni. Ni, nampak? Yang saya besar. Okey, saya besarkan sikit. Ni, dia kena breakout ni. Peak high ini. Selagi dia tak breakout itu, selagi dia tak breakout ni, peak high ini, maksudnya minor peak high ni, walaupun dia minor peak high, apa peranan dia adalah peranan dia dekat H4 ni, dekat H4 ni, dia akan breakout high ini. Bila dia breakout saja high ini, which is memang dia nak naik. Kalau dia tak breakout peak high ini, sorry to say, anda tunggulah dia nak naik bila, memang dia tak akan naik. Memang dia tak akan naik. Saya tunjuk UCAT, ada saya malam entry tapi saya dah close position. UCAT saya tutup. Saya buat macam ni. Ni. Semalam pukul 12 malam. Saya tengok saya relatekan dengan news. Saya relatekan dengan news Anda tengok sekat ni Saya relatekan dengan news. Tengok dekat H4 dulu. Saya tak mau tanda banyak-banyak. Saya tanda ABC saja. A. Okay. B. Saya tanda ABC sahaja. C. Jadi arah market sekarang untuk UCAT, dia nak ke mana? Tolong jawab. Okay. Anda nak cakap turun ke, sell ke, terpulang. Okay, tak ada masalah. Itu bukan kesilapan dia. Okay. Turun. Tetapi bila kita gunakan konsep multi time frame dan kita gunakan structure minor, dia punya pairing, okey, dia punya pairing ni, pergi ke M15, anda baca yang saya tandakan tulis sini Tengok saya tanda ABC juga ABC Saya tandakan huruf kecil A, B. Kenapa ini A? Kerana dia breakout ini. Faham Faham kerana dia breakout ini. Faham? Okay. Tak payah bimbang. Benda ni memang anda kena buat latihan, buat homework sikit, buat latihan. Sebenarnya saya tak cakap pun jangan PM saya dekat Facebook. PM je kalau anda tak faham. Tapi tak ada pun yang PM. Tak apa. Alhamdulillah saya pun tak. Okay. Saya pun tak tu sangat. A, B, C, D, E. Nampak E. Semalam news pukul 12.30 malam, Powell speech, Governor of Federal Reserve speech. Okay. Saya relatekan dengan news A, B, C, D, E. Nampak? Kita kira A balik. Kenapa ini A? Kerana D di break. Okay. Ingat kerana D di break. Okay. Silap. Saya tukar color. A, B. Jangan silap kata saya ajar elite wave pula, bukan ni. C. Okay. C. Apa saya besarkan sikit. A, B. Kenapa ini A? Saya tak tanda dah ni sebab anda mesti fahamnya kerana dia break D.
Ataupun nak nak anda tulis. Anda tulis kat situ. Kenapa A wujud? Kenapa kiraan sekuen kita kena tukar balik? Anda tulis. Okey, anda tulis. Okey. Kiraan sekuen kerana saya tukar balik pada A ni adalah kerana D ni di break. Okey. Kerana D di break. Sebab tu saya tukar kepada A balik. Bila sesuatu ABC ini di break, dia kena tukar balik sekuen dia. Jadi A, B, C. Kenapakah semalam power speech pun tak jadi apa? Tengok tak jadi apa. A, B, C, D. Okey, D. Kenapa sell semalam? 65 pip lebih kurang 65 pip. Tapi sampai ke malam ni pun dia masih sell. D breakout ke tak? Anda tengok betul-betul breakout ke tak? Saya buka jelas macam ni. Saya tak mau tanda, anda sendiri tulis. Okey, sebab anda dah jawab, jadi saya tanda. Sebab saya nak tengok betul tak betul. Okey. Anda breakout Setuju Setuju Setuju. Okey, setuju Jadi kita kira A balik. Pak. Kita kira A balik. Kita pakai color lain pula. Color mana pula kita nak pakai yang terang sikit. Okey. Pakai color ni gelap sangat. Okey. A. Okey. Pak B. Saya A ni dah wujud, maksudnya A ni D di breakout, A ni wujud. Saya tak screenshot, sorry. Memang saya entry semalam. Saya entry kat sini. Kita guna basic saja supply and demand, tak payah nak guna the gila-gila punya supply and demand lah. Kita guna basic lah. Okey. Mesti anda tahu kan kenapa saya entry kat situ. Guna supply and demand. Ini apa? Ini supply ke demand? Ini supply ke demand ni? Zone saya ni. Maksudnya dekat sini, nampak betapa simple yang saya nak cakapkan tu. Gunakan konsep breakout structure ini dengan menggunakan arah dekat H4 ni. H4 ni kita tanda macam ni je. ABC ni kita nak nampak dia breakout je. Lepas tu kita tukar pada dia punya adik kepada ni lah. Kita punya benda apa tu? Pairing time frame. Adanya breakout ABC ni. Okey, breakout ABC adanya A ni, saya terus akan cari di manakah supply, di manakah demand. Dan saya tidak menggunakan supply and demand yang susah-susah, saya terus tandakan. Okey, adakah ini demand? Adakah ini supply? Tandakan dah saja. Tandakan sahaja. Tanda je, tak ada masalah. Kalau dia ambil sini, dia float pun habis kuat, dia naik sampai atas ni je. Kalau kata dia naik sampai atas tu, dia break pula. Dia break pula sini. C ni. Jadi kita nak cari apa? Kita perlu cut loss atau tidak? Jangan tengok short saja kita trade ni. Okay. Kita perlu cut loss atau tidak kalau break C tu? Confirm. Jangan tunggu lagi. Tak payah tunggu dah. Tak perlu nak tanya Amdan, tak perlu nak tanya Syuki, tak perlu nak tanya siapa-siapa dah. Terus dia naik, dia buat A, lepas tu dia naik saja, dia breakout. Dia breakout C ni. Breakout C ni tak payah tunggu dah. Tak payah cakap Amdan tolong, Amdan tolong. Okey, Amdan tolong, tak payah tunggu dah. Dia naik, dia breakout saja C ni, cut loss terus. Ataupun anda kalau nak gunakan SL, letakkan SL atas ni. Anda tengok risk dia berapa. Sebab tu saya bagi multi time frame pairing. Okey, pairing. Saya bagi pairing terus. Pairing, minggu lepas kan saya bagi pairing multi time frame. Kalau anda nak entry dekat H4, cuba anda cari zone ini. H4. Apa benda lah zone ni?
Maksudnya kita dah secara automatically kita dah kecilkan zone ni dekat H4. Nampak ah? That's why lah itu adalah pairing multi time frame yang saya ajar minggu lepas itu adalah satu benda yang di mana kita boleh gunakan dia banyak cara. Maksudnya kita boleh kecilkan zone, macam tu. Kita boleh kecilkan kita punya SL line. Itulah kegunaan multi zone tu, multi time frame tu. Okay. Tapi kena dengan pairing lah. Janganlah kena dengan pergi H4 tiba-tiba buka M1. Tu bukan pair yang dia. Pair dia ada, pairing dia adalah H4 M15, H1 M5. Okay. Jadi dekat sini nampak entry sini. Jangan risau lah, buat kiraan balik je. Jangan nak. Sebab tu anda tengok saya punya entry tak ada SL. Saya letak biar dia bernafas. Saya punya konsep, saya punya cara trade adalah averaging. Okay? Overranging ni maksudnya saya akan, kalau loss, cut loss sahaja. Kalau dia hit kita punya setup, maksudnya dia hit kita punya level untuk kita cut loss sahaja. Tapi kalau dia ikut, lumayan. Itu konsep overranging. Okay. Overranging punya cara trading ini, bila cut loss, memang cut loss agak banyak, tetapi bila dia ikut kita punya mapping, kita akan high profit. Kalau anda trade menggunakan $10 di sini, menggunakan konsep overranging, 0.01 di sini anda dah mendapat $6, kerana ini adalah major pair $6. Tetapi kalau hit anda punya C, anda hanya loss $1.5 sahaja, abang-abang akak-akak. Itu dia punya kelebihan overranging punya cara trading. Jadi dekat sini, okay, A, B, C ni kita mulakan balik. Okay. D, sebab kita terlalu asyik. Saya tengok ramai lah, mostly terlalu asyik dengan screenshot orang apa semua kan. Jadi bila terlalu asyik, kita akan lost kita punya benda yang basic gila. Bagi saya ini adalah satu benda yang sangat basic. Okay, benda yang sangat basic. Jadi kita akan lost yang basic itu. Jadi bila kita lost basic saja, kita dah tak boleh nak buat apa lah. Kita akan jadi blank. Kita jadi blank. Sini dia breakout, tapi breakout kat sini jadi pointer A, tapi sini breakout balik E. E ini breakout balik. Nampak dia ambil. Dia ambil balik dekat supply zone ini. Nampak tak? Sini pun dah dalam 20 pip. Macam tu. Maksudnya dekat sini, bila kita kecilkan chart balik, pergi ke H4, jauh lagi perjalanan ni. UCAT ni nak turun. Jauh lagi perjalanan UCAT ni nak turun. Kalau bagi saya lah, jauh lagi. Kerana kalau dia nak naik, saya tak nak tanda. Kalau dia betul-betul nak naik antara A, B, C, mana satu dia kena break, baru betul dia nak naik. Anda jawab. Anda mesti faham ni lah. Daripada tadi saya bercakap, anda mesti faham ni. Ya. B huruf besar bang. Tolong ingat B huruf besar. B huruf kecil tidak perlu. B huruf kecil ini adalah minor time frame di M15. Di M15. Jadi B huruf besar. Ingat elok B huruf besar. Jadi kalau di M15, tolonglah janganlah guna huruf besar. Guna huruf kecil sudahlah. Okey. Huruf kecil je, senang sikit nak buat kiraan Okey. Untuk pair GJ saya nak bagi satu signal sikit. Signal sikit. Kita tengok di H4 dia buat apa. Okey, saya tak nak tanda, saya besarkan chart macam ni je.
Dia nak buy ke dia nak sell? Jawab terus, anda jawab terus. Saya tak nak tanda ABC. Anda tengok saja. Ataupun senang jawab macam ni lah. Okey. Disebabkan Okey. Okey, saya tanda macam ni. Orang pelik, kenapalah JJ ni naik tak berhenti-henti lah. Inilah konsep structure. Structure ni benda yang mudah sebenarnya. Tapi kita tak nak ambil tahu. Tak nak ambil tahu. Duk nak ambil tahu benda yang perfect. Benda yang diistilahkan sebagai high probability. Bila kita entry tu, profit terus. Saya selalu pesan dekat saya punya student atau Syuki punya student. Sama je, Syuki dengan saya punya student yang sama. Bila anda faham konsep structure, arah structure ni, anda entry lah dekat mana sekalipun, anda tetap akan berakhir ending dia adalah biru. Tak percaya tanya dia orang. Dia orang ada dalam ni. Ending dia tetap akan biru. Tanyalah dia orang. Kami ajar benda yang sangat simple. Anda entry lah dekat mana sekalipun. Anda hanya perlu control money management sahaja. Control lot sahaja. Okey. Anda cakap dia buy. Kenapa anda cakap GJ nak buy lagi? Kenapa anda memilih buy? Pointed mana antara A, B, C, D ini di break? C belum dilanggar. Abang Kai Khairul Amar. C sudah di breakout bang. Okey. Jadi C sudah di breakout. Dia dah membentuk A, B, C, D. Dia dah membentuk E. Okey. Bilakah boleh buy ni, Amdan? Okey. Bilakah boleh buy? Kita pergi kepada pairing dia. Okey. Ataupun kita tanda dulu support and resistance atau supply and demand, tak kira lah. Okey. Kita pergi kepada pairing dia. Seronok tak belajar bila dah anda faham? Seronok kan? Bila belajar, anda faham benda simple macam ni kan. Simple macam ni, seronok bang. Tak payah sakit-sakit kepala bang. Seronok. Okey. Nak cari demand lah. Okey, kalau anda nak cari demand. Tapi tak perlu cari demand pun sebenarnya. Anda pergi kepada pairing dia ni, M15 ni. Cuba anda kira. Tak payah tengok yang sebelah kiri. Tak payah look to the left lah. Senang kira macam tu lah. Tak payah look to the left. Okey. Sekejap lah, saya kira ABC. Sini. Okey. Adakah sini A? Jadi saya Amdan ni kira nak menguji kami je. Memanglah belajar perlulah kena uji-uji sikit baru best kan. Baru faham, barulah mula kita faham, baru kita best belajar kan. Jadi dekat sini ini A. Okey, ini A. Okey, saya buat pip lah. Pip. Pip mungkin anda faham kot. Okey. Pip A. Kenapa ini A? Ini nampak tak ni berapa banyak tak ada breakout bawah ni. Tak nak ambil sini pun, ambil sini terus senang. B, C. Okey. Tapi yang senang-senang macam ni ramai orang tak nak belajar. Tak tahu kenapa tak seronok kot mungkin. Tak apalah. Nampak pip ni. Saya tanda elok-elok, cantik kita tengok. Okey. Saya bagi zone terus-terus. Yang senang macam ni ramai yang tak, bukan ramai, tak ada yang peli lah, yang tak nak tu lah. Benda yang senang je. Tak payah pakai indikator apa semua. Bukan saya cakap indikator tak boleh guna, bukan. Tapi
Saya bagi benda yang senang. Kita belajar benda yang senang, tak payah sakit-sakitkan kepala. Okay. Banyak benda lagi kita nak fikir bang. Basic is king. Maksud saya cakap basic is everything. Saya selalu cakap basic is everything. Nampak bang? Jadi anda tengok betul-betul minor structure ni sudah ada breakup belum? Saya push Harum syok lah ni. Tadi dia dah tanya lah kat grup. Nampak betul-betul. Pip high sudah ada breakup belum? Ini minor minor. Bukan major tau. Major tadi dah tunjuk yang betul dah dia nak kat atas. Kita kena tunggu ni pip high ni di break. Jadi pip high ni sudah di break bang. Nampak di break. Ingat bang lepas saya sharing malam ni, saya tanda senang tau. Abang-abang nak tanda, akak-akak nak tanda, perlukan sedikit masa. Tak apa, tak ada masalah. Belajar perlukan sedikit masa, ini benda yang perkara biasa bang. Benda perkara biasa. Okey. Jadi dekat sini saya hanya nak cari supply and demand lah. Okey. Saya nak tandakan di mana supply and demand yang the best lah. Okey. Ni satu, ada breakout, ada rejection lah. Ini satu lagi. Ini tak valid tau, sebagai kalau saya punya kefahaman supply and demand lah. Saya akan letak dekat saya punya YouTube channel Abang Afiq Abang Afiq tengok dekat YouTube channel saya. Lepas habis dia sharing malam ni, saya terus letak dalam YouTube channel saya. Okey. Ni saya beritahu siap-siap penandaan zone supply and demand ikut cara saya, bukan cara orang lain. Ini cara saya, pemahaman saya, bukan pemahaman orang lain. Saya ambil, tak ada. Di dalam zone ini hanya ada 2 candle saja. Kiraan 2 ke 3 candle saja, tidak lebih daripada itu. Dan kalau 3 candle, dia kena candle yang sama. Nampak ini candle yang sama. Ini 1 merah, 2 biru, 1 merah balik. 1 merah, 2 hitam, 1 merah balik. 1 merah, 2 hitam, 1 merah balik. Jadi berikut kiraan 2 candle, ini tidak valid. Okey. Ini tidak valid. Saya nak yang cantik punya. Macam ni. Macam ni cantik. Macam ni cantik. Macam tu. Ni cantik lah ni. Biarlah dia nak break tu, dia punya break lah. Kita punya kefahaman untuk kita buat penandaan zone. Macam tu. Untuk kita buat penandaan zone. Nampak kat sini nampak ni. Ni cantik. Ni satu candle je. Satu candle saja. Nampak. Dia ambil, dia turun. Yang ni tak ada. Yang ni mungkin dekat time frame kecil adalah. Kalau anda suka mencari di time frame kecil, adalah. Nak turun cari sikit lagi ke, nak kata sini double maru apa semua, tak ada. Sebab saya tak akan langgar saya punya SOP multi time frame. Saya akan tetap dengan M15. Tak ada zone di M15, tak ada entry saya. Ingat macam tu. Anda kena patuh kepada SOP lah. Okay. Nak tu kena patuh sikit pada SOP. Jadi saya punya zone yang ni pun dekat sini, nampak ni rally base drop. Rally base drop. Penandaan zone macam mana? Macam ni. Buat. Kenapa macam ni? Sebab ini rally base drop kurang daripada bukan kurang lah, tak lebih daripada 3 candle. Tak lebih daripada 3 candle. Maksudnya buy ni, yang ni saya kena buat satu sharing khas ni untuk penandaan supply and demand ni. Sebab saya punya cara supply and demand ni cara lain sikit. Memang lain. Orang tengok dia cakap, weh pening lah tengok hang tanda supply and demand. Tak ada. Sebab saya pakai konsep 2 candle saja. Okay. Ni satu candle. Buy candle dah dimatikan, terus jalan lah. Terus jadi zone. Lepas tu ini senang lah. Ini satu candle terus drop satu. Ini 2 candle. Okay, 2 candle. Ini konsep 2 candle. Tak lebih pada 2 ke 3 candle. Kalau masuk 4,
Tak valid. Bagi saya lah itu tak valid. Jangan cakap kat cikgu lain pula saya cakap tak valid lah macam ni. Tak adalah. Sebab saya punya cara penandaan ni macam ni. Jadi konsep penandaan ni macam ni. Ada berapa zon kat sini? Ada sini satu zon lagi. Nampak? Saya punya cara penandaan adalah dengan menggunakan close. Maksudnya kalau ada setengah yang tanda full macam ni. Ada setengah yang tanda full macam ni. Tapi tak, saya tak tanda full macam ni. Saya tanda macam ni. Saya tanda antara open candle ke low candle. Kalau rally base rally lah. Saya tanda macam ni. Saya tak tanda full. Okay. Jadi dekat sini, macam saya cakap tadi, kalau anda kira daripada high ini, daripada low ini ke high adalah 135 pip. 135 pip. Kalkulator. Mana kalkulator kita? 135 pip bahagi 2. 67.5 pip kita tanda. Daripada low ini. 67.5. Nampak? Dia mati dekat zone ni. Dia mati dekat zone ni. Saya tandakan dengan garis merah. Saya tukar kepada line tebal sikit. Macam tu. 67.5 kat sini bahagi 2. High ini ke low ini. Bahagi 2. Lebih kurang okay, 67.5 sepatutnya di sini lah. Okay, sepatutnya di sini. Di dalam zone ni. Sepatutnya dalam zone. Tapi sebab dia duduk dalam zone, jadi saya tak nak cari. Dekat mana saya nak entry? Kat sini. Kita tengok sama-sama. Okay. Kita tengok minggu depan. Jadi macam mana? Anda nak leje lah. Anda tak nak ikut saya, ikut. Tak nak ikut. Sebab risk dia memang kecil. Daripada sini ke sini saja. 40 pip. Sebab ini adalah GJ. Bukannya EU. Ini GJ. Jadi 40 pip. Risk dia adalah di sini saja. Jangan terlajak. Sebab bila dia breakout ini, dia akan ikut sikon baru. Okay? Dia akan ikut sikon baru. Dia breakout saja. Line merah ni antara low ni, low ni yang saya bulatkan ni. Okay? Dia akan ikut sikon baru. Okay? Dia akan ikut sikon baru kalau dia breakout low ni. Jadi risk kita daripada zone ini ke sini ada 40 pip, 43 pip lebih kurang. Okay? Jangan ikut entry lock saya. Anda guna, sebab anda baru belajar, anda gunakan 001 dulu. Try letak satu entry dulu. Saya nak entry, saya terus nak tu. Okey lah, sebab 0.05 besar sangat kan. Takut anda tengok tu sebab saya punya equity ada 403. Okey, 403. Saya nak pakai 0.02. Okey. 0.02. Saya nak entry. Saya nak PO je kat sini. Kita tengok sama-sama. Kalau dia tak pergi, tak pergilah. Kalau dia pergi, tapi kebiasaannya dia akan pergi. Kebiasaannya dia akan pergi. Kat sini. Okey. Sekejap saya nak entry. Sebelum kita habiskan sharing ni, saya nak entry dulu. Okay, saya akan entry sepenuh ni, penuh zone terus. Okay, jadi kat sini kalau anda tengok betul-betul, saya entry based on demand, dan breakout structure. Tapi siapa yang perasan di sini ada low, ada high, ada lower low, ada highest high. Ini confluence. Ini konsep confluence. Ada left shoulder. Okay, left shoulder, low, high, lower low, highest high. Ada yang cakap QM lah. Ada yang cakap Quasimodo. Ada yang cakap head and shoulder. Macam-macam. Tapi saya tak faham benda itu semua. Sebab saya tak nak faham. Bukan saya tak faham. Saya tak nak faham benda itu semua. Saya hanya entry based on structure minor dia breakout dan supply and demand. Itu sahaja. Dan kalau kita tengok di H4 sudah muncul dominant candle. 2 candle memakan 1 candle.
buy candle. Sell candle ini sudah dimakan oleh buy candle. Jadi strong confluence untuk kita memulakan entry. Okay, ini nanti the net sharing saya akan share lah. Okay, saya akan share. Jangan risau. Tunggu saja. Minta kawan-kawan tolong subscribe saya punya channel YouTube. Lagi syok. Saya akan buat lagi banyak sharing. Okay, tak payah bayar. Saya tak akan merepek kepada broker-broker pun, semua tak ada. Belajar free je. Saya tak risau pun. Okay, macam EJ ni, apa yang saya nampak, kita tengok di H4 ada rejection. EJ ada rejection high kat sini. Ada rejection high. Dan bila kita tengok gold lah kejap. Ada rejection high. Rejection. Nampak sini jelas breakout. Okay, jelas breakout ni di time frame H4, jelas breakout. Dan kalau anda suka gunakan trend line, ini jelas breakout. Okay, bukan saja breakout trend line dan breakout structure sekali dia bagi. Kita turun kepada dia punya pairing lah. Turun kepada dia punya pairing. Saya tanda benda ni satu je. Okay, disebabkan supply dia duduk di atas ini. Okay, saya tak nak entry lagi. Saya nak tunggu sekejap, tunggu dia breakout peak low ini, saya baru nak entry. Okay, bukan saya tak yakin, sebab dia duduk atas ni, nak entry pun boleh je. Boleh, tak ada masalah. Okay, nak entry pun boleh. Nampak dia duduk bermain dalam supply ni sebenarnya. Habis kuat dia naik. Kalau entry sini, ok, saya alih PO limit kat sini. Nak instant pun instant lah. Ok, instant. Saya instant terus. Satu. Sebab dia punya risk di sini ke sini pun dalam 20 pip lah. Dari position ni ke high ini 26 pip lah. Tak ada masalah. Jadi kalau loss pun tak sampai 2 dolar lah. Kalau 0.01, kalau 0.0, macam saya 0.05, faham-faham lah. Tapi ikut kemampuan equity account anda. Jangan ikut saya pula. Kalau equity anda tak berapa nak menyapot, gunalah lot kecil-kecil. Tak payahlah dia ikut. Okay, tu je, simple. Okay, habis kuat. Kalau dia guna sini ada satu supply zone lagi. Boleh entry sini satu lagi. Maksudnya kita susun entry kita. Okay, tak ada masalah. Tadi dekat GJ saya dah bagi. Nampak tak EJ dengan GJ? GJ buy, tapi EJ sell. Jangan tanya kenapa sell. Sebab saya ikut structure. Saya bukan ikut kejap lagi EJ sell, GJ mesti sell. Tak ada. Saya tak guna konsep tu. Saya guna konsep di mana structure di breakout, di situlah saya entry. Macam tu. Kita pakai istilah breakout structure. Okay, istilah breakout structure. Jadi tak ada masalah. Kalau entry kat sini pun, risk pun kat sini saya bang. Kat line merah ni saja 25 pip. Sikit sangat. Okay, bukan kita nak cari sharp entry, kita nak mencari profit. Sharp entry boleh, nak diajarkan sharp entry, sakit kepala bang. Okay, sakit kepala. Jadi tak perlulah. Kita hanya belajar macam mana untuk kawal kita punya lot money management, dan kita entry dengan cara yang relax. Itu lagi bagus lah. Itu lagi bagus. Okay, kita pergi last gold. Okay, last gold. Okay, tak boleh pakai yang ni, pakai yang ni. Okay, saya kecilkan macam ni. Gold, kalau anda tengok
ABC punya structure. Okay, yang mana yang baru masuk, boleh tengok balik dekat YouTube saya. Yang mana yang baru, yang dalam, yang dah tu faham lah kot. Okay, saya tanda balik A, B. Okay, anda nak tengok arah ni, arah dia. Tengok arah dulu. Jangan duk melulu cari benda lain lagi. Cari arah dia dulu. Arah meja dia. Okay, arah meja dia. Jadi dekat mana ni? Jadi nak pergi mana ni? Anda jawab dulu. Jawab arah utama dulu. Jadi kita tengok lah dia nak ke mana. Tengok lah. Arah meja dia nak sell. Okay, arah meja dia nak sell. Arah meja dia nak sell. Tetapi dekat sini, nampak tak? Dia nak sell lagi tak? Dia nak bagi lagi tak peluang untuk sell? Saya pakai time frame H4 terus lah. Dia nak bagi peluang lagi tak untuk sell? Dia nak ikut lagi tak sell tu? Jawab dulu. Anda jawab dulu. Jawab dulu. Saya tandakan bulat ni satu je. Dia nak bagi tak? Kalau dia tak nak bagi bang, senang je. Simple as that. Apa yang kita faham malam ni, sini ni satu rally, base rally. Kita ada berapa zone kat sini? Okay, ini bukan. Ada dua zone yang utama. Okay, dua zone yang utama kat sini. Okay, kita tengok dia punya pairing. Pairing dia benarkan lagi tak? Tengok dekat bulatan merah saya ni. Ini adalah pairing dia. M15 lah. M15. Kita nak cari buy dekat sini. Okay, kita nak cari pullback buy kat sini lah. Okay, sebab H4 tunjuk ada breakout buy ni lah kan. Okay, ada breakout buy lah. Okay, ada breakout buy. Jadi market masih belum nak bagi kita sell lagi. Jadi dekat sini, sekejap dekat sini kita nak cari buy lagi. Dua zone ini adalah zone di H4. Tetapi kita nak tunggu dia turun sell dekat sini. Kita perlu tunggu ni breakout dulu ni. Ni breakout dulu. Okay, selagi ini tidak di breakout, lagi tu jangan sell. Dia masih naik lah bang. Jangan lawan dia. Jangan lawan dia. Dia naik lagi bang, goal ni. Okay, kecuali malam ni tiba-tiba esok pagi hari Sabtu kita bangun, tiba-tiba dia breakout sini. Okay, tiba-tiba dia breakout sini. Jadi abang sini, dia dah pergi. Bukan dia dah pergi lah. Okay, kejap dia tak pergi lagi ni. Dia tak sentuh pun lagi low ni. Okay, dia tak sentuh pun lagi low ni. Esok pagi abang bangun, tiba-tiba dia breakout ni. Breakout ni lah. Saya boboh pointer A, B, B. Pointer B ni. Jadi B kecil. Sorry, B kecil. Jadi kita nak cari sell dulu untuk miner atau buy terus? Atau buy. Tiba-tiba lah esok kita bangun dia breakout macam ni. Breakout ke bawah macam ni. Breakout B lah, kita breakout B. Jadi kita nak cari sell atau buy? Baru kita boleh cari sell bang. Okay. Kalau Isnin jadi, ikut Isnin. Kalau Isnin dia break ini pula. Ini dia punya placing point ni, placing point. Okay. Kalau Isnin ni dia break ni, jadi nak fokus dia, kita nak buy ke kita nak sell?
kalau dia break block C ni. Isnian ni bro dia naik block C, dia breakout block C ni. Jadi kita nak buy ke nak sell? Kita masih buy. Jangan duk sell lagi walaupun kita ada dua zone ni. Walaupun kita ada dua zone ni, jangan pergi sell lagi. Jadi Isnian ni kalau dia break B, fokus sell dulu sampai ke zone ni. Kenapa Amdan sampai ke zone ni? Sebab zone ni adalah zone H4, yang di mana H4 dia dah break ini. Jadi berhati-hati, jangan terlalu asyik. Walaupun contohlah dia break B ni, prak ambil dari supply ni turun sini dah 343 pip. Okay, kalau di sini kalau lah kata di sini dia buat macam ni, dia turun macam tu. Okay, syok melukis ni. Biar anda faham. Anda faham. Biar saya lukis. Maksudnya, okay, dia buat macam ni, tapi dia tak mau break ni. Dia tak mau break high ni. Dia sampai kat zone ni, dia tak mau break high ni. Jadi anda nak fokus sell lagi ke nak fokus buy? Anda nak sell lagi ke anda nak buy? Cakap simple. Tak payah nak pening-pening, tak payah nak apa. Cakap sell lagi. Ikut je. Maksudnya kita akan ada re-entry. Okay. Tapi kalau dia breakout ini, okay, dia sampai kat zone ni, dia turun macam tu, lepas tu dia breakout macam ni. Jadi kita akan start. Kita akan start cari buy. Follow apa? Follow minor ke follow major? Laskar, tolong betulkan. Follow minor dan major. Maksudnya dah parallel. Major dah buy, minor pun dah start buy. Jadi follow terus kedua-duanya. H4 major sell kan. H4 kalau saya buka macam ni bang, nampak Laskar memang major sell, tetapi di H4 di sini dia masih dia benarkan lagi untuk sell belum? Laskar tolong jawab, dia benarkan untuk sell dah ke? Belum bang. Atas lagi. Dia nak pi atas lagi bang. Dia tak mau lagi. Kalau ikut macam mana saya punya pengiraan tadi bahagi 2, okey, 2827. Kalkulator. Okey. 2827 bahagi 2. 1413 daripada high ke low. 1413. Ni, nampak tak dekat area mana? Nampak Saya tak tengok bang. Dia duduk kat sini tadi bahagi 2 kat sini. Okey, abang Niki Zamu cakap direction DTF daily dan weekly cikgu dah tak tengok ke? Saya tak tengok bang, sebab saya fokus kepada H4. Kenapakah saya fokus H4 adalah kerana saya dah terbiasa dengan H4 untuk trade setiap hari dan setiap minggu. Sebab dia ada secret of H4 ni yang boleh kita nampak di time frame besar. Kalau abang nak tahu lah. Tapi next lah saya akan bagi tahu. Okay, next saya akan bagi tahu. Sebab pergerakan di H4 ni pun mempengaruhi pergerakan di daily dan weekly. Sama je sebenarnya. Kalau abang nak tahu, sama je. Okay, cuma di H4 dia bentuk structure, tapi di weekly dia akan bentuk candlestick.
Siapa yang faham lah. Saya tak nak ulas benda ni. Sebab tu saya fokus H4. H4 dia bentuk structure. Weekly, daily dia bentuk candlestick pattern. Yang ni abang perlu faham sendiri. Saya tak nak campur aduk kan. Okay. Saya tak mau campur aduk kan. Saya nak bagi faham je. Okay. Nak bagi senang, simple, ringkas dan faham. Okay. Okay. Jadi kita tunggulah apa yang nak jadi dekat JJ dan EJ. Okay. Biarlah dia nak jadi apa. Line merah ini adalah stop loss saya. Terpulang. Okay. Baik. Dah pukul 12 lebih. Kat 12.30 dah. Kita jumpa di net sharing lah. Okay, di net sharing anda pilih untuk tadi adalah penandaan major structure dan minor structure. Betul kan? Jadi net sharing saya akan buat yang tu lah. Betul kan? Okay. Betul lah. InsyaAllah kalau tak ada Aram minta minggu depan ke atau minggu depan lagi sekali ke, tengoklah. Tengok follow saya punya Facebook apa semua. Nanti saya bagi tahu kat Facebook. Okay. Atau di channel kami. Kami akan bagi tahu. Okey. Baik. InsyaAllah kita jumpa lagi di kemudian. Okey. Di sharing kemudian, saya doakan anda sihat-sihat semua. Okey. Happy weekend. Happy family. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.